saya nak kongsi, Allahumma salli ala Muhammad, antara kunci-kunci ataupun mangga-mangga utama yang menghalang kita untuk mentadabbur Quran. Okey. Pada pandangan saya, yang pertama sekali adalah budaya berfikir yang agak rendah dalam masyarakat Islam. Okey. Bila budaya fikir ni tak dibudayakan, maka sudah tentu bila baca Quran susah untuk difikirkan. Sebab berfikir ni bukan benda senang. Dia benda yang paling susah sebenarnya. Sebab tu rata-rata manusia tidak berfikir, Allah kata. Kan? Bal aktsaruhum la ya'qilun, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan manusia ni tak berfikir, tak beriman, tak tahu. Kebanyakan, sebab nak fikir ni bukan benda senang. Setuju tak? Ke senang nak berfikir ni? Susah nak fikir ni. Dia kena disiplinkan otak kita. Akal kita kena disiplin. Yang senang buat apa? Sangka-sangka, agak-agak, dengar-dengar, kan? Rasa-rasa. Itu simple. Itu senang nak buat. Nak berfikir dengan teratur ni, awak perlu lawan nafsu awak. Sebab tu orang yang kata, kan, lawan nafsu ni hanya dengan jalan-jalan tertentu. Tahu tak? Dalam bidang pemikiran, juga ada pendidikan kepada hawa nafsu. Sebab apa? Sebab dalam bidang keilmuan, awak kena didik akal awak supaya berfikir teratur. Nafsu ni dia tak nak fikir teratur. Dia nak kacau bilau. Dia nak fikir apa dia nak fikir. Kan? Ada asas ke tak ada asas, dia nak buat suka hati dia. Tapi ilmu dan berakal dan berfikir ni dia mengikat. Sifat dia mengikat. Kan? Sabar, tenang. Jangan duk melompat sana, melompat sini. Jangan nak marah-marah dulu. Jangan nak, sabar. Setiap konteks dia ada adab dia. Ada tempat dia. Jadi bukan senang. Kita contohlah nak memahami sebuah pemikiran. Kan? Kita kena baca dengan adil dulu. Kita tak boleh sebelum baca tu dah ada rumusan dah. Betul tak? Sebelum baca dah ada rumusan. Aku tengok geng ni, muka dia macam, aku tak berkenan. Kan? Tengok muka dia tak berkenan, masalah lah. Belum dengar cakap. Tengok muka dia tak berkenan, lepas tu buat rumusan. Parah ni. Itu tak berdisiplin, tu hawa nafsu. Nanti dulu. Kita dengar dulu. Secara tenang, secara objektif, secara adil. Dah dapat data yang cukup, asas yang cukup, baru kemudian buat rumusan. Itu berfikir. Dan bukan benda senang nak buat benda tu. Kan? Kadang kita ada bias kita, prejudis kita. Itu nafsu lah tu. Itulah mendidik hawa nafsu. Sebab tu bila baca Quran, Quran banyak membetulkan kesilapan berfikir. Sebab kalau otak ni, akal ini tidak diatur dengan betul, tak disiplinkan, semua benda jadi tonggang langgang. Sebab akal ni adalah kita punya alat nak kenal Allah. Alat utama mengenal Allah. Allah bercakap dalam Quran dengan akal kita dan kepada kalbu kita. Dan akal dan kalbu ni tidak terpisah. Jadi disiplin. Jadi mangga yang pertama pada saya. Kenapa kita susah nak tadabbur Quran? Sebab kita tak ada budaya berfikir. Yang kita ada budaya rasa-rasa, sangka-sangka. Kan? Sangka. Sangka ni apa maksud sangka? Apa beza sangka dengan ilmu? Apa beza dia? Ilmu ni apa takrifan dia? Al-idrak al-mutabiqu lil-waqi'. Kan? Ilmu ni adalah satu pengetahuan yang selari dengan hakikat. Macam saya kata, dekat depan saya ni sekarang ada botol brand dia Natural Water Spring. Natural Spring Water. Pelik nama dia punya brand ni. Memang betul lah. Natural Spring Water. Kan? Ini ilmu. Kan? Awak pun dah tahu sekarang ni ilmu. Sebab dia selari dengan hakikat. Tapi kalau saya kata, di depan saya ni ada seekor singa, kan? Secara hakikat, secara literal. Of course, itu bukan ilmu, itu penipuan, kan? Ataupun kejahilan. Sangka pula macam mana? Sangka ni, kalau kita nak letak percentage, mungkin 70% ke arah tahu, 30% tu ada yang tak jelas. Dia tak yakin macam ilmu tadi tu. Ilmu pun ada tingkatan lagi, yakin lepas tu, kan? Hakul yakin, ainul yakin tu tak apalah, kita tak payah cerita dulu. Tapi zon ni dia sangka, kan? Hati kita cenderung kepada satu pendirian, tapi kecenderungan kita itu tidak berasaskan kepada apa-apa. Jadi berfikir ni dia membawa kita daripada jahil, naik kepada syak, naik kepada zan, naik terus kepada ilmu. Itu tujuan berfikir. Awak nak dengar ke cerita-cerita macam ni? Macam berat je. Kan?
Kalau ada soalan ke apa boleh tanyalah. Tapi tak apalah, saya kongsi saja. Baik, perasan tak dalam Quran ni Allah banyak membetulkan kesilapan berfikir kita. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil fallacy. Kan, fallacy. Fallacy ni kesalahan-kesalahan berfikir. Kita hari-hari berfikir dan kadang-kadang kita berfikir dengan salah. Bila berfikir salah, rumusan jadi salah. Bila rumusan jadi salah, habis. Keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup jadi salah. Quran membetulkan banyak kesilapan berfikir tau. Kan, ni saya sangat pelik dengan umat kita ni. Kan, kenapalah kita macam love-hate relationship dengan akal ni. Macam tak full force. Takut apa benda ni, takut pun tak tahu. Saya nak tanyalah lagi sekali. Mana ayat Quran, mana hadis Nabi SAW ataupun mana kalam ulama' muktabar yang memberitahu kita janganlah kamu menggunakan akal, banyak sangat kamu akan sesat. Ya ayyuhallazina amanu la tastakhdimu uqulakum. Jangan guna akal sangat. Ada ke? Tak ada satu ayat pun dalam Quran. Yang ada sebaliknya. Lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dengar, kalaulah kami guna akal, kami takkan tergolong dalam golongan ahli neraka. Jadi nak masuk syurga, nak larikan diri daripada neraka, kena fikir, kena guna akal. Hadis ada hadis. Kasih saya satu saja hadis Nabi. Nabi kata, hati-hatilah dengan akal. Tak ada pun. Tak ada. Jadi mana datang ni? Kan? Saya suspek pengaruh daripada aliran Sufi Batini yang pernah masuk dan masih ada di tanah Melayu ini. Yang ratibnya biasa jangan guna akal sangat. Akal ni hijab menuju Allah. Jadi ini meresap masuk ke dalam budaya kita tadabbur Al-Quran. Jadi saya nak sentuh beberapa ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan cara kita berfikir. Baik. Tengok dalam Al-Quran Allah banyak menekankan perkataan-perkataan seperti hujjah, burhan, sultan. Kan? Ini apa maksudnya? Ini bermaksud bukti, dalil, hujjah. Sebelum bercakap apa-apa, pastikan berasas. Pastikan ia bukan main petik sana petik sini, ikut hawa nafsu kita. Dia mesti ada asas. Ini cara mendidik nafsu. Kan? Rujuk kepada sumber ilmu, rujukan yang muktabar. Tengok ayat ni. Surah Al-Anbiya ayat 24. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli. Bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Tengok, subhanallah ayat ini. Apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman? Adakah mereka telah mengambil tuhan-tuhan selain Allah, selain Dia? Qul, katakanlah, hatu burhanakum. Datangkan bukti kamu. Produce your evidence. Ini sepatutnya jadi budaya kita. Orang yang minta-minta dalil ni, janganlah awak pergi marah dia. Dia nak bukti, ajarlah. Kalau awak tak tahu, cakap. Kalau mungkin dalil tersebut tahap lebih tinggi, kalau cerita pun dia tak faham, cakaplah. Janganlah pergi marah dia. Ni apa minta-minta dalil ni? Dah kenapa kita ni? Kan? Kenapa sensitif sangat bila orang minta dalil? Kalau tak tahu, cakap je lah tak tahu. Saya pun, orang tanya dalil, saya kadang-kadang saya tak tahu, saya cakap tak tahu, tak payahlah nak marah. Ini hak dia. Ini hak manusia untuk tahu bahawa kepercayaan dia itu berdasarkan pada bukti. Dia sebagai manusia, dia ada hak untuk tahu. Siapa kita nak jadi gatekeeper? Oh, you don't have the right to ask this question. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nak cakap pun cakaplah baik-baik. Oh, ni kalau saya jelaskan pun saya bimbang awak tak faham. Tapi macam mana awak tahu dia tak faham? Cubalah test sikit. Kalau dia faham, alhamdulillah lah. Kalau dia tak faham, tak merosakkan apa-apa. Kan? Kalau dia tak faham, katalah, okey, awak tak faham lagi. Tak apa. Yang penting ada dalil ada ya. Saya nak beritahu, dalil ada. Hujah ada. Awak faham ke tak faham, itu lain cerita. Dia ada hak untuk tahu. Jadi, qul hatu burhanakum. Kemudian apa? Nabi ini kata, hadha dhikru man ma'ya. Inilah zikir kami. Orang-orang yang seperti kami, yang bersama dengan kami. Maksudnya muwahhidun, para anbiya, orang muslim. Ini zikir kita. Zikir kita apa? Hatu burhanakum. Dan zikir kita la ilaha illallah. Wa zikru man qabli. Ini juga adalah cara ataupun pegangan orang-orang yang sebelum kami. Zikir ni yang paling aula bermaksud la ilaha illallah lah. Okay? Tapi kalau tengok siap jumlah ni, boleh juga kita masukkan yang qul hatu burhanakum. Kemudian Allah sambung apa? Bal aktsaruhum la ya'lamunal haq. Kebanyakan mereka tak tahu kebenaran.
fahum mu'ridun. Dah tak tahu, lepas tu dia larikan diri daripada kebenaran. Jadi ayat ni kita lihat penekanan kepada hujjah, kepada bukti, kepada al-haq, dan jangan larikan diri daripada haq. Yalah, kita dah buat banyak FB live, berapa FB live, bukan banyak pun, baru berapa je. Baca komen-komen lah. Nak tak setuju tak ada masalah. Nak kutuk-kutuk tu biasalah, itu makanan kami kan. Tapi ini teguran saya lah kan. Awak nak setuju berdasarkan apa, dan awak tak setuju berdasarkan apa. Janganlah hanya kita bergantung kepada perkara-perkara yang tidak berasas kan. Yang setuju pun sama juga. Jangan main, oh saya minat Ustaz Noh ni, apa dia cakap betul lah. Itu pun tak boleh. Itu ta'assub kan. Saya harap yang ikut saya, yang follow saya ni, jangan jadi macam tu. Awak jadi macam tu, maksudnya awak tak dapat manfaat yang benar daripada saya. Okey. Ada pula terbalik, apa saja yang Nodros cakap mesti mengarut. Ini pun ta'assub juga. Tak boleh macam tu. Jadi nak terima berdasarkan hujah, berdasarkan bukti. Nak tolak pun sama juga, berdasarkan hujah, berdasarkan bukti. Ini Quran ajar kita ni. Ni bukan kita petik daripada Greek ke Yunani ke. Ada orang pula anti mantik ni kan. Memanglah ada sebahagian mantik tu memang tak selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi asas mantik ni bukanlah ditemui oleh Aristotle. Seolah-olah macam sebelum Aristotle manusia tak berfikir ke? Aristotle ni buat apa? Dia menjelaskan proses berfikir manusia. Kan? Bila kamu berfikir, ini yang berlaku. Bila kamu buat rumusan, kamu sebenarnya membuat qiyas dalam pemikiran kamu. Kamu buat silogism. Itulah muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, lepas tu natijah kan? Oh, ini daripada Greek Yunani. Ya Allah, kan? Memanglah ada benda yang tak betul, kita tapislah. Kan? Dia macam sains juga. Kan? Boleh kita kata sebelum ni tak ada sains. Sebelum penemuan tertentu dalam bidang sains, tak ada sains sebelum ni. Mana ada? Sains dah ada. Alam ni sudah bergerak mengikut hukum alam yang Allah dah tetapkan. Betul tak? Sunnatullah lah kita kata. Jadi ada orang discover the laws. Sama juga macam tu. Manusia sudah berfikir sekian lama. Jadi orang macam Aristotle ni, dia menjelaskan, mentafsirkan kan. Lepas tu of course lah dia kasih pandangan-pandangan dia. Ulama kita dah tapis. InsyaAllah. Baik.